Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu memilih satu lagi soalan melibatkan bagaimana nak menentukan luas kawasan berlori ataupun find area of shaded di bawah tajuk pengambilan ataupun definite integral. So, berkenaan dengan perkara ini, cikgu dah bincangkan dalam banyak video. Beza di antara video sebelum dengan video ini ialah dalam video sebelum ini, semua kawasan yang kita tentukan area of shaded itu ataupun kawasan berlori itu adalah di antara lengkung ataupun curve kepada paksi X. Tetapi di sini cikgu cuba gunakan contoh ini untuk menerangkan bagaimana nak tentukan sekiranya kawasan lorikan ataupun area of shaded itu memerlukan hubungan dengan paksi Y ataupun relations dengan Y-axis. Okey, so cikgu gunakan contoh ini untuk menerangkan perkara tersebut. Okey, so perhatikan di sini, ya, soalannya ialah find the area of shaded region M. So maksudnya, okey, so anda dikendaki menentukan berapakah luas kawasan berlori yang dinamakan M. Okey, find the area of shaded region, okey, M. So itu adalah kehendak soalan. So untuk membantu mencari area of shaded ini ataupun luas kawasan lori ini, ya, gambar raja disertakan. Bagaimana kita akan gunakan gambar raja ini dan pengetahuan berkenaan dengan definite integral ataupun kamiran tentu untuk menentukan luas. So kita banyak dah bincang perkara ini, tapi beza sekarang satu saja. Sebab di sini ia melibatkan curve dengan y-axis. Okey, iaitu lengkung dengan y-axis. Kalau contoh-contoh sebelum ialah lengkung dengan x-axis ataupun curve dengan x-axis, tapi di sini y dengan x-axis, y-axis, lengkung dengan y-axis. Itu saja beza dia. Okey, so seperti biasa nak tentukan kawasan lorikan ini ataupun area of shaded ini. Okey, anda perlu tentukan berapa yang terlibat, apa yang terlibat. So perhatikan di sini sebelum kita tentukan kawasan lorikan itu ataupun area of shaded ini, kita perlu tentukan julat untuk y. Kalau dalam paksi X kita letakkan limit X, tetapi untuk paksi Y kita tentukan limit Y. So kita perlu tentukan limit itu dulu ataupun had Y itu dulu. So bagaimana kita boleh tentukan? Semestinya, ya, perhatikan kawasan lorikan kalau kita bandingkan, ya, kawasan lori ini kalau kita bandingkan dengan paksi X, perhatikan kawasan lori itu adalah yang cikgu letakkan dotted, ya. Okey, perhatikan kawasannya adalah daripada sini, perhatikan sampai sini. So maksudnya sekarang perhatikan kawasan lorikan adalah daripada titik ini ke titik ini. So titik ini tak ada masalah kosong. Origin, pusat. Okey, tapi kita kena tentukan berapakah y di sini. So limit itu perlu ditentukan, baru kita boleh bincang perkara yang lain. Okey, bagaimana kita nak tentukan nilai y di titik sini? Semestinya kita perlu tentukan koordinat A. So, koordinat A ini adalah seperti mana kita faham adalah titik persilangan. A adalah titik persilangan di antara lengkung dengan satu garis lurus. Okey, yang ini adalah lengkung iaitu X sama dengan kurungan Y tolak 3 kuasa 2, dan yang ini ialah garis lurus straight line iaitu Y sama dengan X tolak 9. Jelas? So sekarang cikgu dah keluarkan bahagian E, iaitu titik E saja. Okey, yang titik E saja.
So seperti mana kita belajar pada titik persilangan ini ataupun at intersection point, iaitu curve dengan straight line ini, intersection point, at intersection point, y line equals to y curve ataupun x line sama dengan x curve. Sama juga, dua-dua sama juga. Sebab kedua-dua memiliki koordinat x dan y yang sama. Okey, so sebab itu kita boleh gunakan y ataupun x bergantung kepada keadaan. So di sini kita gunakan x, okey? Kita gunakan x. Okey, mengapa x? Ada sebab dia. Okey, so cikgu akan yang contoh sebelum cikgu gunakan y sebab situasi di situ didapati y lebih sesuai. Tetapi untuk soalan ini kita akan gunakan x. Tapi dua-dua adalah sama sebab at intersection point the value of coordinate for both. Okey, ataupun nilai x dan y pada titik A untuk lengkung dan untuk straight line adalah sama. Jelas? Sebab itu mana-mana satu kita boleh gunakan. So sekarang cikgu akan gunakan x. Okey, katakan cikgu gunakan x di sini. Okey, kalau x, okey, perhatikan di sini cikgu pindahkan 9, so x adalah y tambah 9. Okey, so x adalah y tambah 9. Okey, kalau cikgu ambil y, okey, y sama dengan x tolak 9. Perhatikan cikgu kena ganti ke dalam, lepas itu ada kuasa 2. Jelas tak? Sebab itu cikgu gunakan, okey? Ada setiap satu itu murid-murid perlu tentukan ada tak murid-murid nak mudahkan penyelesaian ataupun nak perpanjangkan penyelesaian. Itu semua adalah kehendak murid. Kita tidak boleh tentukan setiap penyelesaian itu mempunyai bentuk ataupun standard. Tidak. Okey, pengalaman murid-murid jika mempunyai pengalaman yang bagus, murid-murid akan bertindak dengan cekap untuk situasi, bergantung kepada situasi. So bergantung kepada murid, okey? Boleh x pun boleh, y pun boleh. Mana-mana satu boleh, tak ada masalah. Jelas? Okey, sekarang apa yang cikgu lakukan? Cikgu gunakan x. Okey, so seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, pada titik di sini, okey? So x line adalah sama dengan x curve. So x line yang ini adalah straight line ya. X line adalah y tambah 9 sama dengan x pada ini adalah x curve ya. Ini adalah x curve iaitu kurungan y tolak 3 kuasa 2. So sekarang perhatikan cikgu dah letakkan. Jelas? Satu lagi ialah kita bukan nak cari x, sebaliknya kita nak tentukan y. Ada banyak reason kita boleh berikan mengapa kita pilih cara ini. So kita tak nak, kita just terus buat apa yang kita nampak dan kita pilih cara penyelesaian yang sesuai untuk keadaan berkenaan. Itu saja. Okey, so sekarang perhatikan kita akan kembangkan yang ini. So y tambah 9 sama dengan y kuasa 2 iaitu y tolak 3 y tolak 3. So kembangkan y kuasa 2. So positif negatif, negatif 3y, negatif positif, negatif 3y, seterusnya negatif negatif positif, darab jadi 9, sebutan serupa. So y kuasa 2 tolak 6y tambah 9. Jelas? Boleh? Okey, kita letakkan di sini y kuasa 2 tolak 6y tambah 9. Okey, so sekarang kita dapati yang ini adalah satu persamaan kuadratik. So persamaan kuadratik semestinya dalam bentuk ax square tambah bx tambah c sama dengan kosong. So kita susul. So y kuasa 2 tolak 6y tambah 9. Pindahkan. So yang ini pindahkan. So tolak y tolak 9 sama dengan kosong. Okey, so sekarang 9 tolak 9 kosong, yang ini adalah y kuasa 2 tolak negatif 6y tolak y menjadi 7y sama dengan kosong. Okey, jelas? Okey, so sekarang perhatikan kita dapat satu bentuk persamaan kuadratik. Okey,
kuadratik ini bukan seperti mana yang biasa kita tengok, iaitu ax square tambah bx tambah c sama dengan kosong, di mana anda akan gunakan kalkulator. Okey, masukkan nilai a, masukkan nilai b dan masukkan nilai c untuk memperolehi dua nilai yang diperlukan untuk penyelesaian persamaan berkenaan. Okey, so di sini pun anda boleh gunakan, tak ada masalah, di mana a adalah 1, b adalah -7 dan c adalah kosong, tak ada masalah. Tapi anda juga boleh selesaikan cikgu padam ni semua, ya. Okey, anda juga boleh selesaikan bahagian itu dengan cara pemfaktoran. Okey, bergantung y, okey, cikgu keluarkan y kuasa 2 tolak 7y sama dengan kosong. Cikgu keluarkan y, yang ini tinggal y tolak 7 sama dengan kosong. Dia boleh gunakan cara ini. Bergantung kepada bagaimana murid bertindak mengikut keadaan, kesesuaian. Okey, anda perlu jangan rigid sangat. Rigid maksudnya jangan sentiasa fikir satu cara penyelesaian saja. Okey, mesti guna kalkulator. Tidak. So, anda perlu fleksibel. Tetapi jangan keluar daripada yang dibenarkan. Jangan suka-suka buat, tidak boleh. Itu tak boleh. Okey, so fleksibel maksudnya kita sesuaikan yang dibenarkan mengikut keadaan. Bukan kita suka-suka buat, tak ada, ya. Okey, so sekarang cikgu tunjukkan satu lagi selain daripada kalkulator. Untuk situasi ini kita boleh gunakan pemfaktoran. So daripada sini kita dapati y adalah kosong. Satu lagi adalah y tolak 7 sama dengan kosong, iaitu y sama dengan 7. So sekarang perhatikan, garis lurus ini akan menyilang lengkup pada dua titik, iaitu A dan B. Itu maksudnya. So the straight line will be intersect curve at 2 point. Straight line ini akan menyilang curve pada dua tempat. Satu adalah A, iaitu 7. Di sini 7. So maksud sekarang di sini koordinat A adalah x belum kita cari, tapi y kita dah tahu, iaitu 7. So maksud di sini, ya, untuk sekiranya kita gunakan definite integral, ya, limitnya di sini adalah 7 dan kosong. See, y kosong dan y 7. So sekarang limit y kita dah tentukan. Limit y dah tentukan. Okey, so ada kala baiknya koordinat untuk y itu kita lengkapkan, koordinat untuk b itu kita lengkapkan. Maksudnya bukan setakat kita letakkan y saja. Cuba kita lengkapkan koordinat itu dengan nilai x dan y. Okey? Okey, so maksud sekarang cikgu akan tentukan apakah koordinat untuk A dan B. Okey, so sekarang kita dah tahu di B, y adalah kosong, di A y adalah 7. So sekarang di sini B, x kita belum cari, tetapi kita dapati yang ini adalah kosong. So sekarang kita nak tentukan apakah x pula. Okey, so sekarang cikgu padamkan bahagian ini. Okey, kita padamkan. Okey, sekarang kita akan tunjukkan ataupun tengok apakah nilai-nilai x pula. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, sekarang di sini kita boleh gunakan curve untuk menentukan x ataupun straight line untuk menentukan x. Mana-mana satu. Okey, adalah mana-mana satu. So di sini boleh guna yang ini ataupun yang ini sebab dua-dua memiliki koordinat yang sama. Okey, katakan sekarang apabila di sini y kosong kan, so y adalah kosong. Katakan cikgu gunakan straight line. Okey, so straight line adalah y sama dengan x tolak 9. So sekarang di sini perhatikan berapa di sini y. Y adalah kosong. So kosong sama dengan x tolak 9, maka x adalah 9. So sekarang perhatikan di sini ada b, apabila y kosong, x adalah 9. So cikgu padamkan di sini, yang ini adalah 9. So maksud di sini ya, x adalah 9. Jelas? Okey. Sekarang kita akan lakukan untuk apabila 7 pula. Okey, perhatikan apabila y sama dengan 7. Okey, cikgu gunakan straight line juga. Okey, so sekarang kita dapati yang y adalah 7. So kita ada 7, y 7 sama dengan x tolak 9.
So sekarang cikgu pindahkan di sini, cikgu pindahkan. So X adalah 9 tambah 7 iaitu 16. Okey, perhatikan di sini ya, X adalah 16. Okey, so sekarang kita dah tentukan koordinat untuk A iaitu 16, 7. So maksud di sini, apabila cikgu panjangkan titik ini ke paksi X, apabila titik ini cikgu panjangkan paksi X, di sini adalah 16. So di sini X adalah 9, di sini X adalah 16. Okey, jelas? Okey, so sekarang perhatikan bagaimanakah nilai-nilai yang kita perolehi dengan mencari koordinat A dan B. Kita akan gunakan untuk menentukan area of shaded iaitu M ataupun luas kawasan lorek M. Okey, kita akan gunakan. Okey, sekarang bagaimanakah nilai-nilai ini digunakan dalam menentukan luas. Okey, so sekarang kita dah selesai dapatkan koordinat. Limit Y kita dah tentukan. Nilai-nilai X yang kalau jika perlu kita dah sediakan. Okey, so sekarang kita bincang bahagian luas pula ataupun bahagian area. Okey, perhatikan dalam gambar rajak ini. Kalau perhatikan, okey, perhatikan di sini. Okey, so yang ini adalah lengkuk. Okey, garis lurus ya. Okey, perhatikan di sini yang ini adalah 16 dan di sini cikgu padamkannya tepat ya. Okey, yang ini adalah 9. Okey, so lepas itu cikgu buat dotted line di sini. Okey, yang ini wire. Okey, di sini adalah 7 dan di sini adalah kosong. Jelas? Okey, so sekarang katakan cikgu keluarkan lengkuk ini sekarang. Cikgu keluarkan lengkuk ini. Okey, cikgu keluarkan lengkuk. Okey, curve itu cikgu dah keluarkan. Okey, perhatikan sekarang kawasan yang cikgu lurus ini. Okey, apakah bentuk dia? Cikgu dah keluarkan curve itu. Cikgu tinggal dengan kawasan lorekan ataupun area of shaded yang berkaitan dengan garis lurus, iaitu garis lurus ke y-axis. So jika cikgu bandingkan garis lurus straight line dengan y-axis ini, bila cikgu lurus kawasan, bentuk yang kita dapati ialah trapezium. Bentuk yang kita dapati ialah trapezium. So untuk trapezium, yang ini adalah A. Okey, yang ini adalah A, yang ini adalah B, dan daripada sini ke sini adalah C. Maksudnya A adalah 9, B adalah 16 dan C adalah 7, iaitu daripada sini ke sini. Jelas? So sekarang kita untuk trapezium, luas trapezium apa? Okey, luas trapezium ialah 1/2 A tambah B darab C. Kan? Kita dah tentukan A, B, C. So yang ini sama dengan 1/2. A berapa? Ya, A berapa? 9. Okey, B berapa? Ya, kita ada 16. Okey, darab dengan 7. Okey, so sekarang kita dah tentukan, kita dah tentukan berapakah luas daripada garis lurus sampai ke y-axis. Iaitu apabila kita lorek, kita dapati bentuk lorekan itu ataupun shape yang kita shaded itu adalah bentuk trapezium. So kita gunakan formula trapezium sebab dibenarkan. So kita gunakan trapezium formula. Dari situ kita dapati kita dapati 9 tambah 16. Okey, so darab 7. Okey, kita dapat 175. Okey, kita dapati 175 bahagi dengan 2 unit persegi. Okey, cikgu kekalkan dalam pecahan ya. Okey, cikgu kekalkan dan tengok di akhir jawapan nanti perlu tak kita tukar bentuk. Okey, biar kita kekalkan dalam bentuk pecahan dan tengok di akhir perlu tak kita ubah bentuk itu. Okey, so sekarang didapati luas kawasan ataupun area of shaded yang bentuknya ialah trapezium. Okey, kita gunakan nilai-nilai yang kita perolehi daripada
koordinat A dan B, ya nilainya ialah 175 per 2 unit persegi. Okey, sekarang bahagian yang luasnya daripada garis lurus ke paksi Y kita dah tentukan. Okey, jelas? Okey. Sekarang kita dah tentukan iaitu 175. So sekarang cikgu letakkan jawapan standby di sini. Okey. So cikgu salin di sini ya. So 175 bahagi dengan 2 unit persegi. Okey, kita letakkan di sini. Okey, ini adalah luas untuk trapezium. Okey, kita padamkan di sini. Okey, sekarang perhatikan sekarang. Okey, apabila cikgu letak balik lengkuk tadi. Okey, cikgu letak balik lengkuk tadi. Okey, 7 ya. Okey, cikgu padamkan di sini. Okey, sekarang cikgu letakkan lengkuk tadi. Okey. Okey, sekarang cikgu padamkan garis pula. Okey, cikgu padamkan garis. Okey, ini lengkuk. Okey, dari sini ke sini kan? Okey. Perhatikan. Okey, so sekarang perhatikan apabila kita nak cari luas di antara lengkuk curve ke y axis. Kalau dulu kita belajar, okey, katakan ini adalah curve, kita belajar kawasan ini. Okey, kita belajar kawasan ini. Ini adalah kawasan daripada curve ke x axis. Okey, sekarang cikgu, ya, kita putarkan ini, kita tengok di sini, ya, kita akan tentukan berapakah luas yang cikgu lurikkan. Iaitu sama dengan ini. Jelas? Tapi sekarang kawasan ini adalah di antara lengkuk ke y axis, iaitu daripada curve to y axis. So bagaimana kita akan tentukan luas ini? Kan cikgu dah kata, kalau bentuknya tidak uniform ataupun sekata, alternatif yang kita ada, ya, dengan menggunakan kamiran tentu ataupun definite integral. Okey, so jika tadi satu bentuk yang uniform, satu bentuk yang sekata, apabila kita lorek kita dapati bentuknya ialah trapezium. So kita gunakan formula, dibenarkan. Tetapi apabila kita lorek kawasan ini, iaitu daripada curve sampai y axis, kita dapati satu bentuk yang tidak boleh gunakan formula. Jika kita tidak boleh gunakan formula, satu-satunya alternatif yang kita ada ialah dengan menggunakan definite integrations. Boleh? Sekarang untuk menentukan luas kawasan lorek ini, kita akan gunakan definite integral. Jelas? So untuk definite integral kita perlukan limit y, sebab kita nak cari pada paksi y. So limit y ialah 7 ke 0. So untuk menentukan ataupun sebelum cikgu tulis area ataupun luas, sebelum cikgu cari luas, cikgu perlu tentukan berapakah nilai integral untuk raja ini. Iaitu maksud cikgu, berapakah nilai kamiran tentu bagi lorekan ini. Jelas tak? So untuk itu kita perlukan definite integral. So definite integral untuk gambar raja ini ialah, ya, limitnya adalah 70 x dy. Jelas? Ini adalah definite integral sekiranya yang kita nak cari, kawasan yang kita nak tentukan nilai dia seperti mana dalam gambar raja adalah di antara curve sampai y axis. Jelas? Okey. Sekarang x ini perlu dalam sebutan y. Okey, perhatikan di sini. Curve mempunyai kuasa 2 ya. So adalah di sini integral 7 ke 0. X di sini adalah y tolak 3 kuasa 2 dy. Okey, perhatikan sekarang. Jelas? So sekarang apa yang cikgu buat adalah, cikgu hanya tulis bagi raja yang diberikan for the given diagram bentuk ini,
integral, definite integral adalah ini. Definite integral adalah ini. So, untuk gambar raja yang diberikan, kamiran tentunya adalah seperti ini. So, sekarang apa yang kita nak tentukan ialah kita akan lakukan integration ke atas ini dan mendapatkan nilai. Kita akan lakukan integration ke atas ini dan mendapatkan nilai. Jelas? Okey. So, sekarang untuk itu, okey, so sama dengan masih ingat tak cikgu tunjukkan? Okey, sebelum cikgu tunjuk, masih ingat tak cara mudah? Cikgu boleh lakukan pengembangan, tak ada masalah. Cikgu boleh lakukan pengembangan sebab adalah kuasa 2. Macam tadi kita boleh kembangkan, tak ada masalah. Lepas tu kita boleh lakukan integration, sama sahaja. Ataupun kita boleh gunakan cara mudah integration. Masih ingat tak? Cara mudah integration ya, iaitu integration AX tambah B N dx. Iaitu kita dapati AX tambah B N tambah 1 bahagi dengan coefficient of X A darab dengan N tambah 1 tambah C. Jelas tak? Masih ingat tak ini? Masih ingat? So you boleh gunakan yang ini ataupun cara pengembangan. You boleh kembangkan ini, tak ada masalah. Iaitu Y kuasa 2. Tadi kita kembang, kita dapat Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Sama juga. Okey, so sama ada anda gunakan pengembangan, lepas itu lakukan integration, ataupun cara yang kita belajar semasa membuat integration. Dan itu kamiran tak tentu, indefinite integral. Cikgu tunjukkan cara gantian. Untuk cara gantian panjang, kita perlu pendekkan. Cikgu tunjukkan satu cara mudah. Boleh digunakan di sini. Hanya beza kalau situ X, di sini Y, itu saja. Tapi yang lain semua adalah serupa. Okey? So kita boleh gunakan di sini. So maksud di sini adalah cikgu akan letakkan Y. Di sini adalah Y, itu saja. Okey? Dan yang ini adalah dy. Sama saja. Kalau tadi X, sekarang adalah Y. So kalau cikgu gunakan ini, ya begini. Kalau anda nak kembangkan, boleh kembangkan, tak ada masalah. Mana satu. Okey? So sekarang perhatikan. Okey, so cikgu nak lakukan kamiran. So ini sudah maksud sudah dilakukan integrations. So salin dalam kurungan Y tolak 3 N tambah 1, so 2 tambah 1. Okey, bahagi dengan coefficient of Y 1, kemudian darab dengan N tambah 1. Jelas? Okey, so di sini perhatikan yang limit dia adalah 7/0. So 2 tambah 1 adalah 3. Okey, so 2, 1 ialah 3. 3 darab 1 ialah 3. So sekarang perhatikan, ya, cikgu dah lakukan integration. So integration kita dah lakukan. Apakah langkah seterusnya? Selangkah seterusnya adalah, ya, kita akan gantikan 7, kemudian kita gantikan dengan Y ini dengan kosong untuk mendapatkan nilai. Jelas? Okey, so sekarang apa yang cikgu nak lakukan ialah satu persatu, iaitu yang ini, ya, di sini, ya. Okey, iaitu apabila cikgu gantikan kurungan yang ini, cikgu letakkan besar sikit. Okey, so Y di sini adalah 7 tolak 3. Okey, kurungan 3. Okey, bahagi dengan 3. Bila cikgu letakkan 7, ya, 7 tolak 3. Okey, perhatikan kuasa 3 bahagi dengan 3. Okey, sekarang kita nak tentukan berapa nilai dia. So 7, so yang ini adalah 7 tolak 3. Okey, kita dapat 4 kuasa 3 bahagi dengan 3. Okey, so kita dapati, okey, 4 kuasa 3, kita dapat 64. Okey, so kita dapat 64 bahagi dengan 3. Okey, so apabila cikgu gantikan 7, okey, kita dapati 64/3. So di sini adalah 64/3. Okey, sekarang apabila kita gantikan dengan kosong. Okey, di sini cikgu ambil sedikit masa untuk nasihatkan. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid-murid apabila dalam integration
nilai X digantikan. Cikgu dah banyak kali tengok, bertahun-tahun pengalaman cikgu, kesilapan setiap tahun cikgu tengok dilakukan oleh murid. Biasanya ialah apabila mereka nampak kosong digantikan selepas dilakukan integrations, mindset murid-murid adalah apabila digantikan X dengan kosong, keseluruhan nilai itu adalah kosong. Ini adalah mindset murid-murid. So cikgu nasihatkan jangan buat kesalahan ini. Ini cikgu dah nasihat murid, tetapi setiap kali cikgu nampak apabila jumpa nilai yang kita nak ganti itu adalah kosong ke dalam integration, mindset murid adalah apabila nilai yang kita nak ganti itu adalah kosong, keseluruhan nilai integration itu adalah kosong. So ini adalah satu mindset yang salah. So jangan lakukan kesilapan. Tengok bentuk, baru tentukan ada tak nilai kosong ataupun tidak. Jangan awal-awal lagi dengan mindset yang ada pada murid terus letakkan ia menjadi kosong. Cikgu ulang balik, jangan buat kesilapan. Apabila anda gantikan dengan kosong, ganti, tentukan ada tak nilai kosong. Kalau tidak, tentukan berapa nilai dia. So cikgu dah beri amaran, sebab itu kata cikgu perlukan masa untuk memberi amaran. So amaran ini cikgu dah berikan sebab ini adalah kebiasaan. Banyak kali kita ulang, cikgu ulang, tetapi murid masih juga gagal memberi tumpuan. Lakukan kesilapan ini setiap kali nampak apabila nilai yang digantikan itu adalah kosong. So sekarang perhatikan, cikgu padamkan yang ini ya. So nilai yang kita nak ganti adalah kosong ya. Nilai yang kita nak ganti adalah kosong. So cikgu gantikan kosong di sini. So kosong tolak 3 adalah negatif 3. Jelas? So adalah negatif 3. Kosong tolak 3, negatif 3. So negatif 3. Negatif 3 kuasa 3 ialah negatif 27 bahagi dengan 3. Jelas? So perhatikan di sini, negatif kuasa 3 adalah negatif 3 dalam negatif 3 dalam negatif 3. So 9, 27. So di sini negatif 27 per 3. Jelas? Cikgu tak nak ringkaskan sebab ada per 3. Cikgu kekalkan per 3 supaya mudah untuk penyelesaian. Cikgu kan dah kata jaga-jaga, jangan kekalkan dalam mindset apabila dalam bentuk yang sudah dibuat integration, yang sudah dilakukan kamiran, apabila nilai yang kita ganti itu adalah kosong, bukan maksud keseluruhan nilai itu menjadi kosong. Buktinya perhatikan di sini, cikgu dah buktikan. So jangan buat kesilapan ini. Cikgu dah banyak kali dah ingatkan jangan buat kesilapan. So dapati nilainya adalah negatif 27 per 3. So sekarang perhatikan di sini adalah so kita akan gunakan 64 tambah 27 kita dapat 91. So negatif positif, so 91 bahagi dengan 3. So yang ini adalah so yang ini adalah nilai untuk nilai kamiran, nilai integration, definite integral untuk kawasan yang cikgu luraikan, di mana kawasan ini adalah terletak di antara lengkung ke paksi Y ataupun ke paksi Y. Jelas tak sekarang? So sekarang kita dah tentukan dua nilai yang diperlukan. Satu adalah daripada trapezium, kita dah cari, iaitu 175 per 2 unit persegi. Cikgu dah letakkan ia dalam bentuk luas. Apa yang cikgu lakukan ialah untuk raja yang diberi, untuk diagram yang diberikan, kawasan lorik nilainya ialah 91 per 3. Tetapi di sini kita perlu gunakan ini sebagai luas. So apabila cikgu letakkan ini sebagai luas ataupun area, apabila nilai integration yang cikgu cari tadi iaitu 91 per 3 ini, cikgu gunakan untuk luas.
maka cikgu letakkan di sini unit persegi. So maksudnya luas kawasan lori yang berada di antara curve ke y-axis ini adalah 91/3 unit persegi. Okey, jelas? So sekarang cikgu dah tunjukkan satu pengiraan menggunakan formula, satu lagi menggunakan integration. So sekarang kita nak tentukan berapakah nilai untuk kawasan yang dilori dan ditandakan dengan N. Okey? So sekarang perhatikan cikgu salin di sini. Yang ini adalah untuk trapezium tadi, yang ini adalah untuk trapezium. Okey, yang ini adalah iaitu 91/3 unit persegi. Yang ini adalah untuk curve ya. Yang curve ni. Bahagian ini. Jelas tak? Okey, sekarang kita padankan ini semua 913. Okey, kita padam semua. Kita teruskan. Okey, so kita akhirnya nak tentukan berapakah nilai yang kawasan lori ini. So kawasan lori ini ataupun luas kawasan M adalah trapezium, luas trapezium. Okey, iaitu berapa? 175 bahagi dengan 2 tolak okey, iaitu nilai yang kita tentukan dengan menggunakan definite integral, iaitu luas di antara curve sampai y-axis, iaitu tolak 91/3. So di sini kita dapati 175/2 tolak 91/3. Okey, so kita akan dapat kita dapat kita dapat 343 bahagi dengan 6 unit persegi. Okey, juga boleh ditulis sebagai 57 1/6 unit persegi. Mana-mana saja. Okey, anda boleh tunjukkan sama ada dengan menggunakan bentuk ini ataupun bentuk ini ya, unit persegi ya. Okey, mana-mana satu boleh gunakan, yang ini ataupun ini. So sekarang perhatikan bagaimana kita dapat menggunakan apa yang dipelajari, iaitu semasa paksi X kita guna untuk paksi Y. So tidak ada banyak perbezaan untuk menentukan kawasan shaded region ataupun luas kawasan lori. Okey, bagi satu-satu soalan tak kira ia melibatkan paksi X ataupun paksi Y. So cikgu harap perbincangan cara penyelesaian bagi menentukan area of shaded region M yang terletak di antara curve, di antara curve dengan bagaimana kita gunakan definite integral ataupun kamiran tentu untuk menentukan kawasan daripada curve ke y-axis. Seterusnya kita gunakan formula untuk trapezium untuk dapatkan area untuk kedua-dua, dan kita gunakan kedua-dua untuk mendapatkan nilai yang dikehendaki dalam soalan, iaitu luas kawasan lori M. So cikgu harap penerangan ini dapat membantu murid-murid memahami dengan lebih baik cara penyelesaian dan penggunaan definite integral dalam menentukan area of shaded ataupun luas kawasan lori. Okey, so seperti biasa, sekiranya anda berpuas hati dengan cara penerangan saya cikgu berkenaan dengan penyelesaian soalan ini, berikan thumbs up. Okey, pastikan video-video yang cikgu dalam YouTube ini share untuk kawan-kawan anda, tolong share ya. Okey, kongsi dengan kawan-kawan lain yang perlukan
Okey, so seperti biasa tekan bell button. Ini untuk anda. Tadi cikgu suruh untuk share untuk kawan, video ini share untuk kawan, kongsi dengan kawan. Tapi tekan bell button ini untuk mendapat notifikasi daripada YouTube. Ini untuk anda, dan seperti biasa sehingga kita jumpa dalam satu video. Ya, bye bye. Thank you. Terima kasih.